Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak yang dikasihi. Baik, kali ini kita akan belajar tentang liter pengguna dan perlindungan dalam modul pendawaian elektrik fasa tunggal. Right? Apa yang anda akan pelajari dalam modul ini ialah berkenaan dengan liter, kawalan pengguna dan perlindungan. Yang ini hanya untuk rujukan pensyarah lah, iaitu menerangkan urutan liter, kawalan pengguna dan sistem perlindungan pendawaian elektrik fasa tunggal, di mana pelajar-pelajar perlu mengetahui tentang fuse perkhidmatan, perangkai neutral, meter kilowatt jam, dan suis utama, juga pemutus arus baki serta pemutus teknik. Untuk tiga-tiga komponen ni yang terdapat di dalam kotak agihan ataupun dalam Englishnya distribution board. Yang kedua ialah menerangkan fungsi dan simbol perkakas, suis dan perlindungan pendawaian elektrik fasa tunggal. Sama seperti tadi, fuse perkhidmatan dan perangkai neutral ni samalah. Kemudian baru dia ke meter kilowatt jam. Dari meter kilowatt jam, yang ini semua ada di dalam kotak agihan dalam dB. Tiga ni. Fuse utama, pemutus liter bocor ke bumi dengan pemutus liter ke net. Alright. Okey, pengenalan dalam liter kawalan pengguna. Kenapa pentingnya kawalan ataupun pentingnya liter kawalan pengguna ni ialah di mana setiap pemasangan mestilah dilindungi daripada lebihan arus, liter pintas dan beban lampau, dan arus bocor ke bumi. Okay. Kalau kita lihat di mana pentingnya kedua-dua perlindungan ini adalah untuk mengelak dari sebarang bahaya elektrik, contohnya terkena rejatan elektrik. Alright. Biasanya perlindungan untuk arus bocor ke bumi ini adalah bahagian ni lah, ELCB ataupun RCD ataupun ELCB. Manakala untuk lebihan arus, liter pintas dan beban lampau, biasanya untuk ni lah kita akan guna ni. Okay. ELCB dengan suis utama ni, untuk perlindungan lebihan arus bahaya elektrik. Apa yang perlu diadakan? Apa yang perlu ada? Pertama, pengasingan dan penyuisan. Dan yang kedua ialah perlindungan arus lebih. Serta yang ketiga, perlindungan arus bocor ke bumi. Maksudnya pengasingan dan penyuisan ni isolator ataupun apa-apa suis lah dalam pemasangan. Kemudian perlindungan arus lebih, adanya suis, adanya MCB ni. Adanya MCB. Kemudian perlindungan arus bocor ke bumi, kita ada LCB. Seterusnya, contoh dia, kita ada dual pole MCB sini, dari main switch bawah ni, ini main switch, dia naik ke atas, lalu sini, kemudian turun bawah, dan di sini dia looping semua. Manakala dari
neutral sama dia lalu sini di sebelah, pergi dekat RCD ataupun LCB lah ni. RCD ataupun LCB, kemudian ke bus bar, neutral link. Manakala untuk earthing dari electrode ni dia sambung ke earth cable to sub earth link lah ataupun bus bar, terminal bumi, terminal bumi. Untuk pengasingan dan penyuisan, yang ini adalah switch. Biasanya kita jumpa switch untuk water heater. Ini switch untuk lampu. Okey. Semua switch kutub tunggal hendaklah hanya pada pengalir fasa sahaja. Maksudnya live. Maksudnya L ataupun hidup lah. Hidup. Liter hidup L. Kemudian yang kedua, pengalian neutral hanya perlu diputuskan pada switch utama dan beban yang menggunakan switch dua kutub seperti alat pemanas, lampu discharge. Alat pemanas ni contohnya lah switch yang dua pole. Ini contoh switch double pole switch. Ini live supply, tengok supply maksudnya live masuk, dan ini pergi dekat load. Neutral masuk, neutral keluar. Dan ini contoh switch one pole switch sama dengan switch lampu lah. Switch lampu, ini front view, side view, back view. Maknanya kalau dia back view ni sama ada live masuk dari atas ni dan keluar ke bawah lah. Itu boleh. Dan seterusnya perlindungan arus lebih ataupun overcurrent. MCB berperanan penting lah untuk melindungi litar pengguna daripada arus lebih, di mana fuse ataupun pemutus litar tidak boleh dipasang pada pengalir neutral. Ini kena ingat. Jika dipasang adalah menggunakan switch berangkai. Itu maksud switch berangkai ni dia macam ni, on dan off, live dengan neutral. Pole ni dia dikendalikan serentak. Kemudian alat pelindungan yang digunakan mestilah sesuai mengikut kadar, mengikut litar dan boleh memutuskan litar secara otomatik. Untuk jenis-jenis perlindungan arus lebih, jenis fuse, terdapat fuse dawai semula ataupun rewirable fuse, fuse cartridge fuse dengan fuse capacity pemutus tinggi ataupun HRC fuse. Dan jenis-jenis pemutus litar iaitu pemutus litar kecil ataupun MCB, miniature, dan pemutus litar beracuan MCCB, molded case, circuit breaker. CB ni maksud circuit breaker lah. CB ni maksudnya circuit breaker ataupun pemutus litar. Kemudian geganti beban lampau ataupun overload relay, geganti.
Pilih. Ini contoh gambar rewirable fuse. Ini cartridge fuse. Cartridge fuse ni paling senang kita jumpa dalam plug. 3-pin plug. 3-pin plug. Mana-mana extension wire kita ada jumpa dalam. Jenis ni lah, size ni 13A. Paling biasa lah. Ini HRC fuse, high check current, pemutus liter jenis fuse HRC ni. Apa kebaikan pemutus ataupun fuse capacity pemutus tinggi ni, HRC fuse, high check current. Kebaikan dia, kalau jenis ni dapat menyerap arka dan bunyi yang kuat, mengawal arus yang tinggi, kapasiti pemutus tinggi. Kalau kita tengok gambar sebelah ni, kadar dia (25A). Dan diskriminasi arus dan mempunyai tanda pemutusan. Dan kelemahan dia, harga mahal, mengambil masa untuk ganti dan hanya sesuai dengan tapak atau penghubung fuse tertentu. Maknanya ikut casing dia lah, tak dapat nak pakai casing yang lain. Manakala MCB yang putih ni biasanya kita jumpa di PVC punya casing lah. PVC. Kalau yang jenis warna hitam ni, ini metal biasanya lah. Kemudian MCB ni mempunyai 3 kendalian, iaitu jenis kendalian magnetik, kendalian thermal atau haba, dan kendalian magnetik dan haba, ataupun kedua-dua sekali lah. Ini kedua-dua sekali. Kemudian kalau kita tengok di dalam MCB, ini adalah cross sectional untuk MCB. Kalau kita nak buka dalam tu, kita nampak input terminal lah, maksudnya dari busbar bawah ni, masukkan live masuk di bawah ni. Live masuk bawah ni. Ini untuk arcing part, ini untuk arcing divider. Maknanya kalau ada apa-apa percikan api, dia akan masuk dalam ni lah. Dia akan pecahkan percikan api. Kalau kita buat switching, dia bersambung, terminal dia bersambung. Ini bersambung bersambung. Fuse versus pemutus lita. Fuse menggunakan elemen dawai, manakala dan elemen akan lebur ataupun melting lah apabila mencapai takat lebur dan atau pemanasan. Kemudian lambat bertindak, dawai elemen boleh diganti bagi jenis yang terbuka. Okey, ini yang terbuka. Manakala pemutus lita ni, dia menggunakan kaedah thermal dan magnetik, cepat bertindak, dan litar boleh dihidup semula tanpa penggantian. Itu beza dia lah, beza antara fuse dengan pemutus lita. Sebab apa? Papan agihan kita di rumah banyak menggunakan pemutus lita lah, ataupun CB, circuit breaker. Beza dengan fuse.
Manakala yang ini ialah molded case circuit breaker, gambar dia. Nanti semester akhir anda akan jumpa lah ni, akan ada buat amali berkenaan dengan MCB. Just untuk semester pertama ni, kenal dulu apa MCCB itulah, pun salah satu jenis pemutus lita, circuit breaker. Nanti dalam subjek motor anda akan belajar inilah lebih mendalam tentang kontaktor dan overload relay. Ini kontaktor nombor. Nanti akan diterangkan lebih lanjut dalam subjek motor lah, pendawaian motor. Manakala perlindungan arus bocor ke bumi, semua logam yang terdedah hendaklah disambung ke bumi. Maksudnya kalau tak ada bumi ni, kita boleh terdedah dengan renjatan elektrik. Pemasangan alat pemutus data bocor juga perlu dipasang alat pemutus data bocor ke bumi. Yang ini ada dalam DB lah. Ini ada dalam DB, iaitu ELCB. ELCB ataupun RCD, early case circuit breaker ataupun residual current device. Ini adalah pembumian logam yang terdedah. Maksudnya semua kabel yang berwarna hijau ni, kabel warna hijau ni semua bumi lah. Ini adalah color, standard color yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan elektrik. Ini adalah residual current device, RCD ataupun RCCB, residual current circuit breaker. Jika ada soalan boleh hubungi saya. Itu saja, terima kasih. Baik, thank you. Assalamualaikum.